Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Sabtu 9 hari bulan 1 2021 bersamaan dengan 25 hari bulan 5 1442 kita dapat mulakan pengajian tafsir kita surah Ar-Ra'di, Suratul Ra'di. Surah Ar-Ra'di, surah yang ke-13. Surah yang ke-13 dalam juzuk yang ke-13. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 465. 465. Jadi alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita mulakan baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada penjelasan ataupun huraian dia, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilayka min rabbikal haqq. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Itu beberapa ayat yang kita baca. Kemudian sebelum kita pergi kepada penjelasan, terlebih dulu kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Muqaddimah dia, setiap surah ni dia ada muqaddimah. Dia panggil muqaddimah ni, bahasa kita kata pengenalan. Bahasa dia kata apa? Pengenalan. Maknanya setiap benda ni kita nak tahu apa isi kandungan itu, kenalan. Kalau kita baca buku, bila kita baca muqaddimah, contohnya, bila kita baca muqaddimah, kita akan jumpa pengarang ni kata apa dalam buku tu, kan? Itu dia panggil muqaddimah ni, intisari kandungan. Mana dalam Suratul Ra'di, ia mengandungi 43 ayat ini, apakah Allah Ta'ala nak sebut dalam surah ini? Menarik pada jemaah sekalian, tengok muqaddimah. Surah ini, Tuan Syekh kita, pimpinan dia mula dengan turun di mana. Kita nak ambil nama dia dulu. Suratul Ra'di, Asma'us Surah. Suratul Ra'di ini, nama dia Ar-Ra'di, nama guruh. Nama dia guruh kerana perihal guruh ada disebutkan pada ayat 13.
Ayat 13 nanti ada disebut nama yusabbihur ra'du bihamdihi. Guruh bertasbih. Dia tasbih tu setara tu. Hok gaum bunyi langit kita terkanyak tu. Tu baru tasbih tu. Jangan main-main. Sebab itulah ada satu hari seorang khalifah sedang berwukuf di Arafah. Tiba-tiba guruh berdetem. Khalifah ni terkejut. Penasihat dia wara' alim. Dia kata, Tuan Khalifah, hak kita dengar berdetung tadi tu, itu tanda Allah Ta'ala nak turun rahmat. Kan biasa lepas mari guruh ni turun hujan. Bagaimana pada hari Allah Ta'ala nak hancurkan bumi, pada hari nak berlakunya kiamat, menangis Khalifah sampai pada saat wukuf itu. Kita pun bila dengar guruh ni jangan sengih suka siap dengan kamera nak ambil gambar, patutnya kita tawajuh ila Allah apabila dengar perkara ini. Jadi suratul Ra'd ini ambil daripada perkataan guru, dan telah terdapat asar daripada salafus salih menamakan surah ini dengan suratul Ra'd. Jadi nama ni yadullu ala anha musammatun, telah dikenali surah ini daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat sampailah kepada waktu ditulisnya mushaf, dikumpulnya mushaf, sampailah kepada zaman kita ini. Alhamdulillah, suratul Ra'd. Baik, bayanul makki wal madani. Ini baru kita bincang. Surah ini penjelasan, surah ini turun di mana? Suratul Ra'd minas suwaril mukhtalaf fiha, di antara surah yang para ulama tafsir berkhilaf pandai. Ada kata innaha madaniyatun, surah ini turun di Madinah. Wa huqiyal ijma' wa ala zalik, ada kata ijma' dah para ulama kata turun di Madinah. Sudah. Katanya rawahu Atha al-Khurasani an Ibni Abbas wa bihi qala Jabir bin Zaid, mengatakan bahawa suratul Ra'd turun Madinah kecuali dua ayat ya. Ada dalam surah ni ayat walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal ila akhiriha. Satu, ada katanya surah ni madaniyah kecuali ayat walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal fa makkiyatun, makkiyah. Ada kata madaniyah huwa alladhi yurikumul barqa. Jadi khilaf ulama tu ada berlaku. Jadi kita jangan pelik lah. Anda pun tidak nak panjang tentang khilaf ni. Wa qila innaha makkiyatun, ini juga riwayat rawahu Ali dan Abi Talhah bin Abi Talhah an Ibni Abbas. Sebab tu kita kalau pelajar perhati dalam tafsir pimpinan, dia mati satu-satu ya. Surah ini diturunkan di Makkah. Bas. Dalam tafsir Munir, surah ini madaniyah, Madinah. Dalam tafsir kita ni dia sebut khilaf. Baik. Sebab ada satu surah apa dulu? Jemaah tanya balik, dia kata hak mana satu ni? Kita kata khilaf. Jadi sekarang ni anda sebut awal-awal lagi, surah ini di antara surah mukhtalaf fiha di kalangan ulama tafsir. Jadi ada katanya madaniyah kecuali dua ayat, ada kata makkiyah kecuali dua ayat juga madaniyah. Kita kata wallahu alam. Kalau kita masuk panjang sini pun tidak benda dah selesai. Turun dah. Cuma kalau pelajar-pelajar tafsir ulumul Quran itu dia kena kaji. Baik, kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ini, di antara objektif maksud yang besar surah ini ardu qadayat tauhid wal wahyi wal ba'thi min khilali itarin am. Surah ini nak bincang tentang tauhid dari sudut skala frame yang besar, makna tauhid, dan alam cakrawala dan ayat-ayat kuasa Allah Ta'ala yang dapat dilihat, yang cukup mengkagumkan di ufuk, di atas muka bumi, dan juga dalam diri kita sendiri. Semua itu ayat Allah Azza wa Jalla. Intisari kandungan surah ini bincang tentang apa?
menegaskan tentang kebenaran Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut di awal ayat, wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Quran ini benar. Kemudian menjelaskan i'tiqad, kepercayaan berdasarkan tauhid yang menggambarkan keesaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaannya. Sebagai buktinya ditegaskan bahawa Allah jualah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isi kandungannya. Tak ada siapa mengaku lagi jadi dengan langit bumi. Hak mengaku jadi Tuhan ada, tapi dia kata dia jadi langit bumi tak ada. Hak mengaku menghidupkan mematikan ada. Zaman Nabi Ibrahim dulu kan ada. Allah jualah yang mentadbirkan sekalian makhluknya, dan dialah jua yang mengetahui segala perkara yang gaib dan yang nyata. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Tiap-tiap seorang sentiasa dijaga dan diawasi oleh malaikat yang bergilir-gilir siang dan malam, selain dari malaikat kiraman katibin, pencatat amalan. Hak ni dia tak gilir, dia tunggu kita. Mau masuk gimana pun dia tak berpisah. Jadi malaikat tu ada banyak kategori. Ada malaikat pencatat amalan, ni dia tak pisah dengan kita. Ada malaikat hafazah yang menjaga kita, ini tak berpisah. Tapi malaikat rahmat, dia pilih tempat. Kita duduk tempat molek, dia ada. Kita pergi tempat tak baik, dia lari. Ingat. Malaikat kiraman katibin ni berapa orang dia? Ini kita bincang nanti bila sampai di tempat dia. Kita ingat dua, kiraman satu, katibin satu kan. Tunggu di sana, di ayat. Kiraman katibin yang menulis amal perbuatannya yang baik dan yang buruk, na'udzubillah, yang buruk. Ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum. Allah Ta'ala akan bagi rahmat, bagi keamanan, bagi ketenangan, sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri, mengakukan maksiat, bala mari. Demikianlah sunnatullah atau undang-undang peraturan Allah yang tetap berlaku kepada sekalian makhluknya. Undang-undang Allah Ta'ala berlaku pada sekalian makhluk, maka itu yang terjadi. Kemudian Allah Ta'ala memberi dua misal perbandingan mengenai perkara yang benar dan yang salah. Yang salah itu akhirnya akan terbuang dan hilang lenyap, ibarat buih yang dihanyutkan oleh banjir-banjir, atau ibarat kekotoran yang terbuang dari logam yang dilebur dan disepuh. Bahasa Melayu, disepuh. Sementara kebenaran pula adalah ibarat air yang bersih dari sampah sarap, atau logam yang bersih dari kekotoran, maka ia tetap tinggal digunakan di bumi. Mana hak benar tu, nampak dia bersalut apa-apa pun, lama-lama dia akan terserlah. InsyaAllah kita duduk atas jalan yang kebenar, orang akan nampak nanti. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan sebaik-baik balasan. Mereka akan ditempatkan dalam syurga bersama-sama dengan ibu bapa, Allahu Akbar, anak dan isteri, syaratnya yang sama-sama beramal soleh seperti mereka. Makna kalau kita beriman, tok nenek kita dulu beriman, anak cucu kita beriman, insya-Allah Allah Ta'ala kumpul balik kita di akhirat esok. Itulah di antara nikmat yang kita akan dapat dalam syurga, berkumpul semula dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita yang baik-baik, insya-Allah. Pertemuan yang demikian makin menambahkan kegembiraan mereka dan kesyukuran mereka. Sebaliknya orang-orang yang kufur engkar akan disediakan azab yang seburuk-buruknya, wal'iyazubillah. Bagi menolak dalihnya kaum kafir yang masih berdegil, tidak mahu beriman kepada Al-Quran, lalu meminta mukjizat-mukjizat yang lain,
Nescaya Allah Ta'ala menegaskan di akhir surahnya, dan kalau ada mana-mana kitab suci yang dengan sebabnya gunung kanan terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebab bumi dipecahkan menerbitkan isi kandungannya, atau dengan sebab orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan padanya, maka kitab itu ialah Al-Quran yang mengandungi mukjizat. Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak Allah, bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maknanya dipanggil mukjizat yang kita boleh lihat, memperhati tengok. Suratul Ra'd ini disudahi dengan menegaskan bahawa setiap orang kafir tidak mahu mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul tidaklah menjadi hal kepada Nabi, kerana cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi yang membenarkan kerasulannya sebagaimana yang tersebut dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab Taurah, Injil, serta diakui oleh orang-orang yang jujur yang ada pengetahuan mengenai kitab-kitab Allah tersebut dari kalangan ulama-ulama ahlul kitab. Ini orang-orang kerah kepala tak sudah kata apa dia tu. Kita berlawan dengan dia pun tak sudah. Nah, orang panggil tak habis. Perlawanan kita tidak habis. Perjuangan kita tak akan sudah. Mainnya puak-puak yang keras kepala. Jadi orang kerah kita jangan lawan. Kalau kita lawan orang kerah juga, dia panggil pecah. Nah, pecah kepala. Baiklah para jemaah sekalian, itulah kesimpulan intisari suratul Ra'd. Dalam pimpinan kata surah yang ke-13, ayat dia 43 ayat. Dia pilih surah ini Makkiyah, diturunkan di Mekah. Ada ulama lain kata surah Madaniyah, kita kata khilaf lah di situ. Wallahu alam. Baik. Kita akan pergi kepada perbincangan ayat. Perbincangan ayat yang kita akan bincangkan di sini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingatlah, apabila kita mulakan surah, maka kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillah. Kecuali surah Bara'ah, satu surah yang tidak ada bismillah. Kalau kita baca tengah-tengah ayat, contohnya kita nak sambung ayat yang kedua besok, Allahul ladzi rafa'as samawat, kita baca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus itu dia itu sunnah cara bacaan. Jangan kata salah kalau saya baca bismillah, kita tidak kata salah, tapi tidak kena cara etika dia. Kita ni kadang-kadang suka main dengan otak kita, sedangkan dia ada peraturan sunnah cara bacaan itu. Alif Lam Mim Ra. Alif, tengok terjemahan dia. Alif Lam Mim Ra. Dalam bahasa ilmu tafsir dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Ingat, huruf al-muqatta'ah makna huruf disambung tulisan, muqatta' tapi dipotong waktu nak baca. Baca terpisah. Alif Lam Mim Ra. Jangan kata almar. Hoi. Jumpa alma ni kamu nampak sangat tak mengaji tu. Orang kata, lebak kapur mana tu? Jangan jadi gitu. Alif Lam Mim Ra. Penjelasannya Tuan Syekh pimpinan kata pergi tengok di penjelasan nombor 7 ketika membincangkan Alif Lam Mim awal surah Baqarah. Jadi ulama yang tak mau cakap panjang, dia kata ini rahsia yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang kita nak tahu, nak korek, wallahu a'lamu bimuradihi, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Habis kita. Ada lagi ulama lain korek ke sana, korek sini, kita kata wallahu a'lam tu lebih senang. Dari sudut kita nak faham, kita kata ini termasuk dalam perkara mukjizatul Quran. Wallahu a'lam.
tilka ayatul kitab. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran. Quran ini dia panggil hadhihi ayatul Quran, yang tinggi darjatnya, yang sangat besar dia punya martabat kedudukannya. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah Ta'ala, kata-kata Allah. Sebab tu kita tak boleh main-main dengan dia. Bila kita dengar Al-Quran, kita kena buka telinga, sebab Allah bercakap dengan kita. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita buka mulut kita, angkat ya Rabbi, doa, maknanya kita bercakap dengan Allah. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhanmu adalah benar. Jadi Quran yang Allah Taala turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hak, benar. Fa'tasim bihi wa'mal bima fih, maka berpegang dengan dia dan beramal apa yang terkandung dalamnya. Jangan pegang saja. Oh, kata kita, kalau kita dengar orang ceramah sedap, kita berpegang kepada kitab dengan sunnah. Berasa nak takbir lalu kita dah. Waktu nak buat undang-undang Quran, pakat lari pula dah. Kita sudah musabaqah Quran ni. Kita sudah bagi Quran banyak-banyak, sudah ada kilang cetak Quran, tapi di manakah kilang nak melahirkan undang-undang yang terkandung dalam Quran? Bila sampai pelaksanaan, lari. Orang yang benar-benar beriman dengan Quran, beramal dengan isi kandungan ini, itu baru benar. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Nasib malang. Ramai manusia yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sekali dengan Nabi, tak beriman. Bukan sakat tak beriman, lawan, hina Nabi, kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak pelik kalau zaman kita orang tak sepakat Quran. Sudah jauh kita dengan zaman wahyu turun. Orang zaman itu pun tak ada. Maka Allah Taala sebut di sini, ramai di kalangan manusia tak mau ikut. Kita yang sudah ikut ni gosok dada, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita kata alhamdulillah ya Rabbi, mu pilih aku di antara hamba-Mu yang beriman dengan Quran. Kata alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala cerahkan dada kita dengan Quran. Allah Ta'ala bagi semangat kepada kita, kekuatan jiwa kita untuk beramal dengan Quran. Yang kita mampu, kita beramal. Yang kita tak mampu tentang undang-undang hudud, oleh kerana itu kuasa pemerintahan, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hantar mari, Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah pemimpin kami, orang yang baik, orang yang nak melaksanakan undang-undang Al-Quran. Kita berdoa. Tak ada setengah orang ni kata, sebab apa kerajaan tak mari hak terbaik? Sebab kita juga tak baik. Maka Allah Ta'ala mari sama-sama tak baik, nasiblah kita. Tapi kalau kita nak suruh mari hak baik, kita kena jadi baik dulu. InsyaAllah kita cuba jadi baik. Itu dia panggil kedudukan benarnya Al-Quran itu hak, dengan penegasan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, walaupun begitu ramai juga orang tak beriman, ramai juga yang tak dengar kata, ramai juga yang tak mahu terima Al-Quran. Maka Allah Ta'ala bawa kepada kita ayat yang kedua ini, ayat yang menunjukkan kepada keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, supaya kita berfikir. Kita ni tak boleh jalan sendiri, kita mesti ada kuasa yang mengatur perjalanan alam ini. Baik. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah jualah
yang menjadikan langit terangkat tinggi. Terangkat tinggi dengan tidak bertiang. Sebagaimana yang kita lihat. Siapa di kalangan kita pernah tengok ada tungkat langit? Ni ada di setengah ulama tafsir dia kata, walaupun cerita ni tidak sahih. Dia kata ada tiang sebenarnya, kita tak nampak ya. Kita kata biarlah, kalau ada pun Allah Ta'ala dah sebut di sini bi ghairi amadin, tanpa tiang yang kamu boleh lihat. Maknanya sebab itulah kita bila kita baca dalam khilaf ulama tentang tafsir ini, dia kata Tuhan kata tanpa tiang yang boleh tengok, maknanya ada tiang lah. Wallahu alam. Majoriti ulama tafsir kata memang tak ada tiang. Bila a'midatin, tak ada tiang sebagaimana yang mu tengok sekarang ni. Bukan tanpa tiang yang kamu boleh tengok. Jangan balik ayat. Setengah orang ni sebagai ulama tafsir dia kata apa? Laha amadun walakin la tura. Ada tiang tapi tak tengok. Sebab Tuhan kata di sini bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kamu boleh tengok lah. Yang betulnya dia kata bi ghairi amadin, tanpa tiang sebagaimana yang kamu tengok langit sekarang ni tidak ada tiang. Allahu akbar. Jangan duduk bahas panjang lah. Yang betul tak ada tiang dia. Itu kuasa Allah Ta'ala. Sibuk apa kita? Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy dengan cara yang layak bagi Allah Ta'ala. Panjang kita duduk bahas masalah ni. Allah Ta'ala istiwa di atas arsy ke? Ada setengah orang kata tak, kita kena takwil. Allah Ta'ala istaula 'alal arsy. Kita kata Tuhan sebut macam ni, Nabi SAW sebut, para sahabat sebut, ulama salafus soleh juga sebut. Kita beriman sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, istawa dengan makna istawa 'alal arsy, dengan cara yang layak bagi Allah SWT, bima yaliqu bijalalihi wa azamatihi, dengan cara yang layak dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk tafsir banyak, duduk lagu mana, itu semua kerja-kerja yang telah dimurkai oleh para ulama salafus salih. Imam Malik marah bila orang tanya tentang masalah itu. Jadi sesalah masalah. Ini ada setengah pendakwah ni bagus juga dia. Dia kata nahnu natajadalu wa natabahas. Kita duduk berdebat, kita duduk berkelahi, kita duduk balah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Balah tegak. Turun ke bagaimana Tuhan turun, macam mana dia punya kalau turun di sini panjang perbalahan. Ada kata rahmat Allah Ta'ala turun. Dia kata muduk balah kuat tu, mu bangun ke tidak masa tu? Subhanallah. Yang bagi hak tu senyap hak duk balah. Hak isbab kata tunuzul, hak nafi Tuhan tu, mu dua-dua ni mu bangun ke tidak waktu tu? Bangun bermunajat. Hak kata turun rahmat bangun ke tak? Hak kata turun bijalalihi bima yaliqu bijalalihi wa azamati, bangun ke tidak? Dua-dua tak bangun, kita kata berat kita ni. Balas saja dari sudut amalinya tidak. Baiklah, dalam masalah ini kita beriman sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh ulama salafus salih. Kita kata alallahu ala arsyihil azim uluwan yaliqu bijalalihi wa kamalihi. Wallahu alam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah memudahkan matahari dan bulan beredar, dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Kullun yajri li ajalin musamma, dan tiada satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bulan pusing, langit jalan ikut. Fi falakin yasbahun, ikut lorong masing-masing. Tak ada aksiden. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan.
Allah lah yang menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin kepada pertemuan kamu untuk menerima balasan. Hal ini yang besar sekali. Dalam masalah ayat-ayat tentang kuasa Allah Ta'ala ni, kita akan kembali kepada Allah. Tengok ayat 4, nota 437. Langit dan bumi dan segala yang ada padanya membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikannya dan mentadbirkannya. Hakikat ini dijelaskan bukti kebenarannya satu persatu supaya umat manusia yakin bahawa mereka akan kembali kepada Allah yang menjadikan seluruh alam untuk menerima balasan, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Na'udzubillah daripada yang balas buruk. Bukan salah siapa? Salah kita. Kenapa kita pilih jalan yang buruk? Hidup pilih hak buruk, lepas tu nak suruh boleh hak molek. Lagu mana? Baik. Kita pergi pada ayat yang ketiga. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah lah yang menjadikan bumi terbentang luas. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Walaupun bumi kita ini bulat, ni ada lagi orang duduk baca. Dah nak kiamat tak lama dah. Ada lagi hak tu teori bumi leper pula dah. Mendatar, tidak bulat. Kita kata lama dah teh orang bicara tu, kan? Allah. Nak buka balik pula. Kononnya tak betul. Hak ni, hak mana ada dah dibincang-bincang oleh ulama-ulama dulu tu, tidak betul langit ni bulat. Oh, boleh ke dia kan? Tetapi muka bumi terbentang luas supaya sekalian makhluk yang mendiaminya mudah bergerak ke mana-mana. Kalau bulat gini susah lagi tanya jatuh. Sudah. Allah Ta'ala buat walaupun dia bulat, tapi oleh kerana dia luas nampak mendatar dan dapat menikmati segala yang ada padanya atau yang terpendam di perut bumi. Kita boleh cari belakalah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata di dalam tafsir Ar-Munir, dia kata tidak dipahami daripada ayat ini bahawa bumi itu tidak bulat. Telah sabit bulatnya bumi ini dengan dalil-dalil dari sudut sainsnya, dari sudut akalnya, dari sudut tengok, sebagaimana satelit Al-Qamar As-Sinai, dia panggil Al-Fadaiyah, dia tengok bahawa bumi itu bulat. Jadi duduk balah masalah ni ya. Penat dah kita dah. Balah tak ada kerja dia panggil. Ulama-ulama Islam di antaranya Al-Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab dia Tafsir Ar-Razi, juga telah bincang panjang tentang kurawiyati al-ard. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat kita ni. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan Allah Ta'ala menjadikan padanya gunung ganang terdiri kukuh. Bukit itu Allah Ta'ala buat supaya bumi ini tak bergerak. Atas bukit dia letak pokok pula di negeri yang banyak hujan. Sebab bila hujan turun, dia lekat di umbi pokok, lekat di situ. Mari puak-puak manusia akhir zaman ni pakat taruh bukit. Sama ada dia buat kebun atau dia ambil batang balak. Akhir kali bila turun hujan, tak ada tempat nak memegang, sekali ngeseluk-seluk turun, comellah sungai-sungai kita menjadi teh susu. Allahu Akbar. Kita tengok rumah sahabat-sahabat kita hok kena banjir ni, sekaki seluk dalam rumah tu, baru air turun sekejap tu. Hok masjid kita dulu pun 2014 dulu pun apa kurangnya kaki juga ni seluk dalam ni. Mari daripada Allah Ta'ala buat serta sungai-sungai yang mengalir. Allahu Akbar. Wa min kulli
samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan Allah jadikan padanya pasangan. Ingat ke orang yang berpasang, buah pasang juga. Orang laki-laki perempuan kan. Kalau pasangnya buah-buah lagu mana? Tengok nota di bawah. Dia kata nota kita buah dia ada dua-dua belaka. Maksud sepasang di sini jantan dan betina. Ada pokok jantan, pokok betina. Kerana sabit menurut ilmu pengetahuan bahawa lahirnya buah ialah hasil dari pertemuan debu jantan dengan debu betina yang terdapat pada bunga. Dia panggil debunga. Dia panggil apa? Debunga kan. Ada juga ulama kata dua di sini tanda molek. Maknanya jantan betina dan jenis dia juga berlainan. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Tu yang kita boleh katanya Masya Allah Tabarakallah, kuasa Allah Ta'ala. Wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laylan nahar. Dan Allah juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Mari siang, malam rehat. Mari malam, siang tidak ada. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Kalau kamu tak memikir, dia tahu makan minum, bini, beranak, dia tak tahu bumi langit ni ada Tuhan yang punya. Subhanallah. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada kita di antara orang yang tahu benda ni. Ayat yang keempat masih lagi dalam tadabbur kepada makhluk Allah Ta'ala. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allahu Akbar. Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya. Kemana jadi? Tanah kita ni lain. Hok ni tanah hitam, hok ni tanah kuning. Nah, dia panggil tanah berbatu, tanah berpasir. Tak sama. Masya Allah. Tanah ni sesuai untuk pokok ni. Pada tu orang kata aneh pokok kelapa atas bukit, dia tanam bawah dekat pasir gitu. Kan? Ada tempat dia masing-masing. Wa jannatum min a'nabin, dan padanya ada kebun-kebun anggur. Wa zar'un tu dia panggil jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon yang berbatang. Wa nakhil seperti pokok kurma. Jadi ada hok jenis tanaman sayur gitu. Ada hok pokok besar batang dia. Allahu Akbar. Sinwanun wa ghairu sinwan. Yang berumpun dan tidak berumpun. Ada hak berumpun, ada hak satu-satu sebatas-batas. Yusqa bima'in wahidin, semuanya disiram dengan air yang sama. Subhanallah. Ni otak kita kena berfikir kita. Air sama. Air hujan belaka, atau air perigi belaka, atau air tali air belaka. Bumi sama. Buah tak sama. Hak ni rambutan, hok ni mangga, hok ni pisang. Pisang pula macam-macam jenis. Rambutan berapa jenis? Mangga berapa jenis? Ada mangga manis masam, ada manis masam manis. Macam-macam. Satu air, satu bumi, buah lain-lain. Kita kata ajaib. Wallahi. Kalau kita mikir, kalau tak mikir, kau duk bedah makan buah lepas tu, kau duk tandah ya. Tak jumpa cari Tuhan juga, na'udzubillah. Masya-Allah. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul.
Dan kami lebihkan buah setengahnya dari setengah yang lain pada bentuk, rasa dan baunya. Ada buah ni, buah orang tengok saja, buah tak sedap. Ada buah ni Masya Allah, buah durian ni zaman kita hari ni. Ada takar panjang, ada ditu, ada musa, ada king, macam-macam buah. Tak tergamak kita nak beli. Sampai RM50, 100 biji. Apa buah nak makan ni? Semua je nak pergi ke tandah belakang itu. Tapi dah dikomersialkan, dah dinaik taraf. Sudah iklan besar-besar, jadi tinggi dia punya. Kalau mangga pula, pada mangga kita makan sedap dah. Dia panggil mangga lemak pauh manis, pauh lemak dia panggil. Murah harga dia, RM30, makan sedap. Tapi oleh kerana tidak diwar-warkan mangga harum manis, RM40 sekilo. Beli juga kita. Lagu tu juga. Buah tamar RM5 sekilo, RM10 sekilo. Mari ajwah RM120, sama. Habis. Akhir sekali mana pergi? Hammam. Pergi ke toilet. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mahu berfikir. Orang yang tak mahu berfikir, tak usah duk royak lah berapa benda pun tak jadi apa dah. Jadi yang penting sekali kesimpulan kepada ayat yang kita baca ni para jemaah sekalian, yang pertama sekali kita kena yakin dengan Al-Quran yang kita baca ini. Al-Quran yang kita baca ni mari daripada Allah. Kemudian ayat yang kita baca ni Allah Ta'ala ungkit kepada kita. Ayat dua kategori. Satu dia panggil samawat, di atas. Yang di atasnya ada 3 perkara tanda. Tanda-tanda di atas 3. Yang pertama Allah Ta'ala angkat langit tanpa tiang. 1. Yang kedua istiwa'u alal arsy. Yang ketiga Allah Ta'ala permudahkan perjalanan matahari, bulan untuk kegunaan kita. Itu dia panggil ayat as-samawiyah. Yang kedua ayat al-ardiyah. Tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala di atas muka bumi ini pula ada 6 perkara. Yang pertama Allah Ta'ala hamparkan bumi ini pada pandangan mata kita supaya senang kita duduk. Walaupun bumi itu bulat tapi nampak terhampar. Yang kedua Allah Ta'ala pacak letak bukit yang besar-besar ni supaya menetapkan bumi ini tidak bergerak. Yang ketiga Allah Ta'ala pecahkan di celah bumi itu adanya air. Adanya air, keluarnya mata air. Air itu keluar daripada batu. Masya Allah. Yang keempat Allah Ta'ala jadikan buah-buahan itu berjenis-jenis. Ada jantan, ada betina, ada manis, ada masam, ada yang panas, ada yang sejuk, ada putih, ada hitam. Yang kelima, Allah Ta'ala tukar silih berganti malam dengan siang. Yang keenam, berbeza-beza apa yang keluar daripada bumi. Bumi satu, air sama, yang keluarnya berbeza. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yaqilun. Allah kata semua itu kalau mau perhati, mau tadabbur, kamu tengok menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Orang tak memikir boleh makan ketandas, takat tu je aja. Hidup dia makan tandas. Kita orang berfikir, kita mikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita makan kita syukur. Nabi sebut dalam hadis di tanda manusia bersyukur. Bila kita makan, kita kata Alhamdulillah. Bila kita minum, kita kata Alhamdulillah. Maka itu manusia yang mengenali siapa pencipta, siapa yang memberi rezeki kepada dia. Kita kata insya-Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berfikir dan orang yang bersyukur. Insya-Allah. Kita sambung lagi ayat yang kelima dalam siri yang akan datang. Insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.